Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita bersama lagi dalam tajuk Cintakan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Saya pasti semua orang cintakan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah maksud sunnah? Mari kita tengok satu persatu. Sunnah itu bermaksud sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad. Ia bersumberkan dari segi ucapan, perbuatan, sifat, akhlak, yang mana ianya diberitakan oleh para sahabat Nabi. Okey? Jadi bermaksud sesuatu yang datang dari Muhammad, sama ada apa yang Nabi cakap, sama ada apa yang Nabi buat, sifat-sifat Nabi dan juga akhlak-akhlak Nabi, semua yang diceritakan oleh para sahabat dipanggil sunnah. Okey, dan ia membawa maksud sunat ini berbeza dengan perkataan sunat. Sunat bermaksud hukum, di mana jika melakukan suatu perbuatan itu mendapat pahala dan jika meninggalkannya tidak mendapat apa-apa dosa. Tetapi sunnah pula bermaksud jalan hidup, cara hidup Nabi Muhammad yang dituturkan oleh para sahabat Nabi yang melihatnya pada zaman dahulu, kemudian mereka menyampaikan dari mulut ke mulut dan kemudian mencatatkannya apa yang Nabi buat. Dari segi ucapan, Nabi cakap macam mana, Nabi buat macam mana, sifat Nabi macam mana dan akhlak Nabi macam mana. Itulah maksud sunnah. Okey, kita tengok pada dalil pula. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, surah yang ke-59 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fahazuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Okey, maksudnya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Maka di sini Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang beliau larang dan buat apa yang beliau suruh. Okey, mari kita lihat pula tentang sunnah perkataan. Apakah maksud sunnah dari segi perkataan? Sunnah perkataan adalah semua ucapan Nabi Muhammad dalam bentuk suruhan baginda, larangan baginda dan juga galakan baginda. Nabi suruh, contohnya Nabi suruh solat, Nabi melarang untuk Nabi melarang minum arak, meninggalkan solat, berhaka pada ibu bapa. Nabi galakkan, contohnya Nabi galakkan berpuasa sunat, galakkan membanyakkan sedekah. Itu adalah apa yang Nabi suruh dalam bentuk perkataan Nabi Muhammad. Okey, mari kita lihat contoh dalam bentuk sunnah perkataan. Di sini ada dua contoh. Contoh pertama adalah tentang kelebihan membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada orang yang membacanya dan beramal dengan hukum-hukumnya. Maka Nabi menyuruh kita untuk selalulah rajin-rajinlah membaca Al-Quran, kerana bila kita baca Quran, kita akan dapat syafaat daripada Al-Quran. Untuk orang yang selalu mentadabbur, menghayati dan melazimi bacaan Al-Quran. Contoh yang kedua ialah jauhi sombong dan bangga diri. Daripada Harisah bin Wahab radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu adalah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi melarang kita untuk
mendekati sifat sombong dan berlagak atau bangga diri, kerana itu adalah ciri-ciri ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga kita tak tergolong dalam golongan ahli neraka. Okey, kita lihat pada sunnah perbuatan pula. Tadi sunnah perkataan, sekarang sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan bermaksud segala perbuatan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh para sahabat baginda. Okey, perbuatan yang diriwayatkan oleh para sahabat baginda. Contohnya, pertama, mengutamakan anggota kanan. Okey. Diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah ni isteri Muhammad lah, radhiyallahu anhumah, bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Muttafaqun alaih. Riwayat ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Okey, maksudnya kat sini, hendaklah kita mendahulukan anggota kanan sebelum anggota kiri. Nak makan, gunalah anggota kanan dahulu, guna tangan kanan. Kecuali kalau tangan kanan kita sakit. Okey, kemudian contoh lagi, nak buat apa? Nak sikat rambut, nak tulis, nak apa saja, semua gunakan tangan kanan. Dan jangan jadikan makan tangan kiri sebagai satu budaya, kerana ramai sekarang orang makan tangan kiri, terutama orang yang bukan Islam. Seterusnya, kedua, merendah diri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam pada siapa yang dijumpainya walaupun kanak-kanak. Jadi Anas cakap, bagi dia ni walaupun seorang yang dah dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan masuk syurga, tapi sentiasa merendah diri dan sentiasa berbuat baik dengan semua orang, terutamanya dengan kanak-kanak. Sampaikan ada sahabat baginda yang curi-curi nak beri salam dahulu daripada Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Nabi dapat beri salam lebih awal daripada sahabat baginda. Macam itulah. Mereka berebut-rebut nak beri salam pada Nabi. Okey, seterusnya, menggosok gigi. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu an bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Kayu sugi tahu kan? Pernah tengok kan? Cuba search kat internet macam mana bentuk kayu sugi kalau tak tahu. Kayu sugi ni Nabi gunakan kerana adalah sunnah, dan pada masa zaman dahulu belum ada bulu gigi, dan penggunaan kayu siwak untuk bersugi ni adalah satu benda yang baik untuk kesihatan. Okey, seterusnya kita pergi pada kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apakah kepentingannya? Pertama, kita lihat menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kedua, mendapat syafaat Rasulullah di akhirat. Apabila kita ikut apa yang Nabi buat, maka Nabi akan beri kita syafaat. Ketiga, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Siapa yang murka? Allah lah. Okey. Keempat, membentuk umat berpribadi mulia. Dan yang terakhir sekali, menjadikan diri lebih beristiqamah dalam beribadat. Apabila kita rajin ikut sunnah Rasulullah, maka kita akan sentiasa mengamalkan hingga kita terbiasa. Maka kita akan istiqamah dalam melakukan suatu ibadat. Okey, itu saja tajuk kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.